الحمد لله رب العالمين وبه نستعين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين على أمور الدنيا والدين. الحمد لله القائل وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صدق Allahul Azim. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini dengan izin serta kurnia dan inayahnya kita dapat sekali lagi sama-sama menonton satu tajuk yang begitu menarik, satu tajuk yang begitu penting dalam kehidupan seharian kita. Tajuk kita pada hari ini, tuan-tuan rahimakumullah, adalah satu tajuk bagaimana cara untuk kita membentengi diri kita. Bagaimana untuk kita mengatasi, bagaimana untuk menjadikan diri kita kebal di dalam menghadapi gangguan makhluk halus, atau dengan lain kata daripada gangguan jin dan syaitan laknatullah. Tuan-tuan rahimakumullah, sesungguhnya Al-Quran itu segala-galanya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa syifa wa syifaa'un lima fis sudur. Di samping Al-Quran itu sebagai ubat, Al-Quran juga adalah merupakan satu benteng yang begitu kukuh kepada manusia. Bagaimana caranya manusia untuk membentengi diri mereka daripada gangguan makhluk halus. Kalau kita tengok dalam surah Yasin tadi, ayat yang saya baca muqaddimah tadi, di situ membuktikan kepada kita bahawa Al-Quran adalah merupakan benteng, bahawa Al-Quran adalah merupakan pagar yang begitu kukuh di dalam kita menghadapi makhluk halus. Tuan-tuan rahimakumullah, sesungguhnya membentengi diri, sesungguhnya memagar diri kita daripada gangguan makhluk halus adalah satu-satunya perkara yang begitu penting dalam kehidupan kita. Kerana apabila kita memagar diri kita, kita membentengi diri kita daripada gangguan makhluk halus, insya-Allah tuan-tuan, kita akan selamat dunia akhirat. Sebab apa pentingnya kita perlu memagar diri kita? Kerana iblis laknatullah telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan anak Adam. Iblis laknatullah telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk memesongkan akidah anak Adam dan mengganggu anak Adam. Tanpa benteng, tanpa pagar yang begitu kukuh tuan-tuan, kita akan rebah di dalam menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan rahimakumullah, sesungguhnya membentengi diri daripada makhluk halus ini adalah terlalu penting daripada kita membentengi diri daripada manusia. Kerana kita tak tahu bila makhluk halus nak datang, cara mana dia nak datang kita tak tahu tuan-tuan. Tiba-tiba apabila masuk iblis dalam tubuh kita, orang hantar penyakit dalam tubuh kita melalui iblis, kita rebah tuan-tuan. Tetapi kalau orang hantar sekumpulan manusia untuk memukul kita, kalau orang hantar sekumpulan manusia untuk menumbuk kita dan sebagainya, kita boleh telefon polis 24 jam tuan-tuan. Polis akan datang. Tetapi iblis ini dia tidak ada isyarat dia nak datang. Jadi benteng diri adalah satu benteng yang begitu penting di dalam kehidupan kita. Tuan-tuan rahimakumullah, pada hari ini saya nak mengajak tuan-tuan sekalian memikirkan satu kisah yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang terunggul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang terhebat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan rasul yang maksum. Tidak ada dosa ke atas rasul. Pada suatu hari tuan-tuan, ini kisah yang berlaku. Bagaimana sejarah penurunan surah Al-Falaq. Sama-sama kita baca surah ini, yang mana surah ini diturunkan ada sebab dia tuan-tuan. Asbabun nuzul dia ialah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir oleh manusia yang bernama Lubaid.
diperigi yang bernama Zu Arwan. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke perigi tersebut. Lalu Rasulullah rebah, lalu pengsan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab terkena sihir yang disihir oleh Lubayt yang ditanam di dalam telaga Zu Arwan itu tadi. Cuba kita bayangkan, seorang rasul yang maksum, seorang rasul yang unggul boleh rebah dengan kerana sihir ini. Apatah lagi kita, tuan-tuan, yang merupakan seorang manusia yang mempunyai banyak dosa, seorang manusia yang bukan maksum, maka kebarangkalian untuk mendapat gangguan daripada makhluk halus ini begitu tinggi. Dan pada hari ini, tuan-tuan, saya nak mengajak tuan-tuan supaya mengamalkan satu surah, yang mana surah ini merupakan benteng yang paling kukuh, benteng yang kebal di dalam kita menghadapi makhluk halus. Apa surah dia, tuan-tuan? Surahnya ialah Qul A'udzu Birabbil Falaq, atau nama lainnya surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq adalah merupakan satu surah yang begitu penting di dalam kehidupan kita, kerana surah ini mampu membentengi diri kita daripada gangguan makhluk halus. Atau untuk mengukuhkan lagi benteng kita, untuk menguatkan lagi benteng kita, kita baca 3 qul, iaitu Qul Huwallah, surah Al-Ikhlas, Qul A'udzu Birabbil Falaq, surah Al-Falaq, dan Qul A'udzu Birabbin Nas, surah An-Nas. 3 qul ini merupakan benteng yang kukuh, tuan-tuan. Bukannya ayat panjang, bukannya satu surah yang begitu panjang, tapi surah yang teramat pendek, tuan-tuan. Dengan membaca surah tersebut, diri kita, keluarga kita, kaum kerabat kita akan terhindar daripada gangguan makhluk halus, insya-Allah. Tuan-tuan rahimakumullah, saya ingin bercerita sedikit berkenaan dengan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkena sihir tadi, lalu surah itu diturunkan. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena sihir tadi, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rebah di pinggir telaga Zu Arwan tadi. Lalu malaikat naik jumpa Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya untuk mengubat Rasul Allah yang terkena sihir oleh Lubayt itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan satu ubat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surah yang dinamakan surah Al-Falaq. Lalu apabila dibacakan surah tersebut pada telinga Rasulullah, Rasulullah sedar, Rasulullah sihat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah, tuan-tuan, satu kisah yang menarik. Itulah, tuan-tuan, satu benteng yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita secara direct melalui Jibril alaihissalam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini kita pun telah mendengar bagaimana benteng diri yang begitu kuat, bagaimana benteng diri yang kita boleh bentengkan diri kita daripada gangguan makhluk halus laknatullah. Tuan-tuan, di antara lainnya ayat-ayat yang mengandungi benteng diri juga. Kita kena ingat bahawa Al-Quran itu merupakan satu benteng yang begitu kukuh. Al-Quran diturunkan dengan sempurna. Tak ada satu pun yang tertinggal di dalam Al-Quranul Karim. Sebab Al-Quran itu merupakan mukjizat. Al-Quran itu merupakan kalamullah yang diturunkan melalui Jibril alaihissalam. Kehebatan Al-Quran, tuan-tuan, terlalu hebat. Jin dan manusia, walaupun nak bawa datang satu surah seperti di dalam Al-Quran, mereka tidak mampu. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim, "Qul la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin zahira." Katakanlah, wahai Muhammad, jika dikumpulkan jin dan manusia itu membawa datang seperti Al-Quran ini, nescaya mereka tidak boleh membawa datang seperti Al-Quran ini, walaupun di antara jin dan manusia itu bekerja sama. Walau kana ba'dhuhum li ba'dhin zahira. Walaupun jin yang begitu ramai, manusia yang begini ramai, untuk bergabung kedua-dua makhluk ini untuk membawa datang seperti Al-Quran, mereka akan lemah, tuan-tuan. Di sini nak menunjukkan kepada kita bahawa Al-Quran itu merupakan satu mukjizat dan Al-Quran itu merupakan satu benteng. Al-Quran itu merupakan pagar yang begitu kukuh di dalam kita menghadapi makhluk halus. Di antara ayat-ayatnya juga
Ayat mana untuk kita membentengi diri kita daripada makhluk halus. Di dalam Yasin tadi, pembukaan ceramah kita pada hari ini saya bukakan dengan surah Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Ulama membahaskan sadda di situ adalah benteng. Yang mana boleh membentengi diri kita daripada gangguan makhluk halus. Kepada sesiapa sahaja yang membacanya, kepada sesiapa sahaja yang mengamalkannya. Saya nak mendedahkan kepada sidang penonton sekalian. Bagaimana caranya untuk kita membentengi diri kita daripada gangguan makhluk halus. Tuan-tuan jangan fikir gangguan makhluk halus ini hanya gangguan makhluk halus, tuan-tuan. Bagaimana cara untuk kita membentengi diri daripada pukau? Bagaimana cara untuk kita membentengi diri daripada guna-guna, saka dan sebagainya, santau dan sebagainya. Kerana benteng diri ini adalah merupakan satu benteng yang melibatkan jin dan iblis. Pada hari ini kita melihat banyak sekali kes-kes pukau yang berlaku di negara kita. Banyak sekali kes-kes pukau yang berlaku di sekitar bandaraya. Terutamanya di Pundu Raya, di bank-bank. Cukup banyak berlaku masalah pukau. Yang malang sekali kita tengok, anggota polis juga terkena pukau. Yang mana mereka ini terdedah dengan pukau. Mereka ini terdedah dengan gangguan dan ancaman makhluk halus. Sebab saya tengok pengalaman saya di dalam saya mengubati pesakit. Cukup ramai pesakit-pesakit saya terdiri daripada penguat kuasa. Cukup ramai pesakit-pesakit saya terdiri daripada polis trafik dan sebagainya. Nak menunjukkan kepada kita mereka ini terdedah kepada pukau. Dan pada hari ini saya nak mengajak tuan-tuan sekalian, sidang penonton sekalian, bagaimana cara untuk kita membentengi diri kita daripada pukau. Apabila kita membentengi diri daripada pukau, sekaligus kita membentengi diri kita daripada gangguan makhluk halus, iaitu yang terdiri daripada jin dan iblis yang ingin merosakkan anak Adam. Pada kesempatan ini saya ingin bagi pada tuan-tuan satu mutiara. Saya ingin bagi tuan-tuan sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kita. Untuk itu, tuan-tuan perhatikan bagaimana caranya untuk kita mengamalkan ayat ini dan apa yang perlu kita buat. Sebab ini adalah satu-satunya mutiara yang begitu penting di dalam kehidupan kita. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, kita sembahyang sehari semalam 5 waktu. 5 waktu sehari semalam kita sembahyang. Kita luangkanlah 1 minit. Setiap kali lepas sembahyang kita mengamalkan satu ayat. Yang mana ayat ini begitu penting di dalam kehidupan kita untuk kita membentengi diri kita. Caranya begini tuan-tuan. Setiap kali lepas sembahyang tuan-tuan bacalah walaupun sekali ayat yang begitu pendek. Terutama tuan-tuan baca 3 qul tadi. Setengah orang dia tak faham tuan-tuan. Kita kata 3 qul, dia baca 3 qul. Qul, siap. Ini silap tuan-tuan. 3 qul yang dimaksudkan di sini ialah 3 surah. Iaitu surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan surah An-Nas. Ayat ini adalah merupakan satu ayat yang penting. Dan diselangi dengan satu ayat yang mana ayat ini tuan-tuan mungkin kena hafal. Tuan-tuan mungkin kena ingat dan wajib kena ingat. Iaitulah ayatnya yang berbunyi wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazah. Tuan-tuan pegang tangan semacam ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala adalah segala-galanya. Kita baca ayat tadi, kita sapu kat muka kita dan kita usapkan seluruh badan kita. Insya-Allah ianya akan menjadi benteng yang begitu kukuh di dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, itu adalah cara yang pertama. Cara yang kedua, bagaimana caranya untuk kita membentengi diri kita? Ialah dengan setiap kali kita pergi melangkah mencari rezeki, setiap kali kita melangkah untuk pergi bekerja, kita kena melangkah kaki kanan. Dan ayat apa yang perlu kita baca tuan-tuan? Ayat yang perlu kita baca ialah satu ayat di dalam Al-Quranul Karim yang menceritakan kepada kita bahawa Al-Quran itu adalah benteng, bahawa Al-Quran itu adalah pagar yang begitu kuat di dalam menghadapi makhluk halus.
surah ini famous, iaitu surah Yasin. Ayat ini pun famous dalam surah Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Yang mana tuan-tuan kena ingat, semua orang boleh baca ayat ni tuan-tuan, semua orang boleh ingat ayat ni tuan-tuan, tetapi di mana niatnya? Di mana niatnya untuk kita membentengi diri? Tuan-tuan, niatnya ialah berada di perkataan sadda. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Tuan-tuan gariskan di bawah perkataan sadda itu. Tuan-tuan lihat di situ bahawa kita membentengi diri kita dengan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Kerana kalimah Allah itu adalah satu kalimah yang agung. Kalamullah itu adalah satu kalam yang tidak boleh diucapkan oleh sesiapa sekalipun. Yang mana Al-Quran pernah mencabar orang-orang musyrikin. Di dalam membawa contoh seperti Al-Quran ini, mereka lemah tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itulah dua cara bagaimana caranya untuk kita membentengi diri kita. Satu cara amalan setiap kali lepas sembahyang, dan satu cara lagi bagaimana kita melangkah untuk pergi mencari rezeki. Dan di dalam mencari rezeki tuan-tuan, kita kena betulkan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena tekad di dalam hati kita bahawa kita mencari rezeki yang halal. Jangan sekali-kali kita mencari rezeki yang haram. Kita buat balik rezeki haram pada anak-anak kita. Kita beli susu untuk anak-anak kita. Kita beli makanan untuk anak-anak kita. Ini semua akan menjadikan anak-anak kita itu anak yang tidak baik. Sabda Nabi di dalam hadisnya, kullu lahmin batat minal haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka api neraka lebih awal menjilat tubuhnya. Kita sebagai pekerja, terutamanya bila kita seorang anggota polis, seorang anggota trafik, ataupun penguat kuasa, resiko untuk kita mendapatkan rasuah begitu tinggi tuan-tuan. Dengan mendapatkan rasuah itu adalah satu-satunya amalan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan melakukan maksiat ini, sebenarnya iblis boleh menghampiri diri kita. Sebab kita sudah lupa dengan pesanan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah lupa dengan pesanan Rasulullah, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang memberi rasuah dan menerima rasuah itu, kata Nabi, adalah tempatnya di dalam neraka laknatullah. Tuan-tuan rahimakumullah, itulah beberapa benteng yang saya boleh kongsi bersama tuan-tuan pada hari ini. Itulah satu benteng yang saya boleh ajarkan pada tuan-tuan pada hari ini. Tuan-tuan adalah boleh mengamalkan ayat-ayat tersebut dengan cara sebagaimana yang diajarkan. Mudah-mudahan dengan amalan, dengan cara yang kita lakukan itu dapat menjadikan diri kita, anak-anak kita, keluarga kita dan daging darah kita selamat daripada gangguan iblis laknatullah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, di dalam membentengi diri kita, kita juga jangan lupa tuan-tuan bahawa benteng diri yang saya ajarkan tadi adalah untuk orang yang mendirikan sembahyang 5 waktu. Adalah untuk orang-orang yang menghayati Islam itu sendiri. Apa gunanya kita membentengi diri kita dalam masa yang sama kita tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama kita tidak sembahyang, kita tidak berpuasa dan tidak mengeluarkan zakat. Tidak ada maknanya kita benteng diri tuan-tuan. Sebab benteng diri ini hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, saya rasa itulah sepatah lidah daripada saya berkenaan dengan benteng diri. Dan harapan saya, menjadi harapan saya menggunung kepada tuan-tuan, agar tuan-tuan amallah ayat-ayat yang dibacakan tadi. Dan ingatlah cara-cara yang bagaimana kita nak membaca ayat-ayat tersebut. Mudah-mudahan dengan amalan tadi, tuan-tuan akan terselamat daripada gangguan makhluk halus. Tuan-tuan akan terselamat daripada gangguan pukau. Tuan-tuan akan terselamat daripada gangguan guna-guna. Tuan-tuan akan selamat daripada santau. Tuan-tuan akan terselamat daripada saka dan sebagainya. Kerana itu adalah asas bagaimana kita mempersiapkan diri kita di dalam menghadapi makhluk yang durjana ini. Di dalam kita menghadapi satu makhluk yang bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala untuk memusnahkan anak Adam di muka bumi ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء لما في الصدور ويخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس صدق الله العظيم. Terlebih dahulu pada pagi ini marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi yang penuh keberkatan ini sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam rakaman perubatan Islam siri yang kedua. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, saya bagi pihak peribadi mengucapkan jutaan terima kasih kepada Murabbis Modul Rakaman Penyebaran Pemikiran Islam kerana masih lagi tetap bersama saya untuk sama-sama menyebarkan maklumat berkenaan dengan perubatan Islam ini. Alhamdulillah, dalam siri yang pertama kita telah membicarakan panjang lebar berkenaan dengan saka dan santau. Pada hari ini tuan-tuan, insya-Allah kita masuk pula dalam siri yang kedua, masih lagi dalam lingkungan perubatan Islam, iaitulah histeria. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, histeria ialah pengaruh daripada ruh-ruh jahat yang memasuki ataupun merasuki tubuh manusia dengan tujuan tertentu dan pada waktu yang tertentu. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh berkenaan dengan histeria ini, pada pagi ini marilah sama-sama kita menyingkap kembali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita membicarakan pasal roh jahat, apabila kita membicarakan pasal jin, apabila kita membicarakan pasal iblis, maka hadis ini kita kena utarakan supaya tuan-tuan mendapat satu gambaran yang begitu jelas. Satu gambar yang begitu jelas apakah itu histeria dan jin mana yang tergolong dalam golongan histeria. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, al-jinnu thalathatu asnaf. Sinfun lahum ajnihatun yatiruna fil hawa, sinfun hayatun wa aqarib, sinfun yahilluna wa yaz'anun. Sadaqa Rasulullah. Hadis ini menyatakan kepada kita bahawa jin itu mempunyai 3 golongan, ataupun dengan kata lain, jin itu mempunyai 3 jenis. Kata Nabi, jenis yang pertama ialah lahum ajnihatun yatiruna fil hawa, jin yang mempunyai sayap yang berterbangan atas udara. Jin ni tuan-tuan kalau masuk ke dalam manusia, kata ulama manusia akan menjadi gila. Dan kata ulama apabila jin ini masuk ke dalam tubuh manusia, maka manusia itu akan rosak akalnya. Dan mengikut pendapat mereka bahawa jin ini adalah merupakan satu jin yang begitu kuat. Kerana mereka tidak makan, tidak minum dan tidak kahwin, dan diutuskan hanya untuk merosakkan kemuliaan manusia itu sendiri. Itu jin yang pertama. Jin yang kedua kata Rasulullah, hayatun wa aqarib, ular dan kalajengking. Yang mana kita tengok ular dan kalajengking jelmaan jin. Ular dan kalajengking jelmaan jin yang mana banyak terdapat pada hari ini. Dan jenis yang ketiga kata Rasulullah ialah jin yang berpindah randah. Inilah yang dimaksudkan dengan histeria.
Sebab apa tuan-tuan jin ini berpindah randah? Cuba kita ingat balik, cuba kita tengok balik. Apabila kita berada dalam situasi histeria, maka kita akan dapati orang ramai akan berterepih dan orang ramai juga akan tak ketahuan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab jin yang dimaksudkan jenis yang ketiga itu adalah merupakan jin yang berpindah randah. Dia pindah pada orang tu, dia pindah pada orang ni dalam satu masa. Maka orang yang menjadi sasaran, orang yang menjadi sasaran perpindahan dia itu, maka orang itu akan melaung-laungkan dalam keadaan yang tidak sedap. Inilah rahsia histeria yang perlu kita dalami. Inilah rahsia histeria yang perlu kita pelajari. Mudah-mudahan dengan ilmu ini, mudah-mudahan dengan pendedahan ini akan mendapat satu maklumat atau satu informasi kepada kita bagaimana untuk mengatasi histeria. Sebagaimana yang saya kata tadi, bahawa histeria ini merupakan golongan jin kelas yang ketiga, iaitu yahilluna wa yas'anun, jin yang berpindah randah. Tuan-tuan rahimakumullah, sekiranya berlaku histeria, di manakah tempat duduk jin dalam tubuh manusia? Di manakah tempat duduk jin dalam tubuh manusia? Saya harap tuan-tuan perhatikan tempat yang saya tunjuk. InsyaAllah tuan-tuan akan mendapat panduan dengan jelas. Apabila seseorang itu berlaku histeria tuan-tuan, maka sasaran jin dalam tubuh manusia ialah di antara dua tulang dayung. Jin akan hinggap di sini. Dia tak hinggap kat lain tuan-tuan. Dia hinggap atas belakang ni. Sebab itulah lompat pada orang tu, orang ni menjerit. Lompat pada orang ni menjerit. Di mana dia lompat tuan-tuan? Di antara dua tulang dayung. Ayat yang perlu kita baca untuk mengatasi histeria. Pertama sekali, kita kena baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ kita niat tuan-tuan, yang bermaksud Engkaulah wahai Allah yang tempat aku mengadu dan tempat aku meminta pertolongan. Pertolongan di sini tuan-tuan dalam konteks kita nak mengeluarkan jin yang ada dalam tubuh orang yang terkena histeria tersebut. Selepas baca Al-Fatihah, kita baca ayat kursi. Kita baca ayat kursi dan kita ulang tempat wala ya'uduhu hifzuhuma sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Wala ya'uduhu, wala ya'uduhu, wala ya'uduhu. Kita ulang 3 kali. Dan tuan-tuan kena ingat dengan satu bacaan ayat yang begitu pendek. Tuan-tuan kena ingat dengan ungkapan ayat ini akan menjadi ubat yang begitu mujarab kepada pesakit histeria. Ayat tu berbunyi tuan-tuan, Bismillahirrahmanirrahim. Tak panjang tuan-tuan, 1 minit pun kita boleh ingat. Macam Bismillahirrahmanirrahim lagi panjang daripada ayat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil tangan kanan kita, kita tiup di tapak tangan kita, dengan niat kita nak menghalau iblis yang ada dalam tubuh orang yang kena kerasukan tersebut. Maka kita tepuk di antara dua tulang ni, di tengah-tengah tuan-tuan. InsyaAllah jin yang berada dalam tubuh dia akan keluar dan orang tu pun akan sedar. Itu cara untuk merawat, bagaimana cara untuk kita merawat histeria dan bagaimana cara untuk kita mengeluarkan jin dalam tubuh orang yang terkena histeria. Jin golongan yang ketiga ni tuan-tuan, kata ulama, jin ni begitu lemah tetapi cukup keras kepala, cukup degil untuk dia keluar dalam tubuh manusia. Sebab roh-roh jahat ini kebanyakannya bertapak dalam tubuh orang-orang tertentu sahaja. Kita akan bincangkan selepas ini orang yang macam mana yang menjadi sasaran histeria. Tuan-tuan rahimakumullah, pada kesempatan ini juga saya ingin menyentuh berkenaan di mana biasanya histeria berlaku. Tolong ambil perhatian sekiranya tuan-tuan seorang guru. Tolong ambil perhatian sekiranya tuan-tuan seorang warden. Tolong ambil perhatian sekiranya tuan-tuan mempunyai ramai anak murid.
boleh dikatakan 80 kes histeria berlaku adalah di sekolah-sekolah agama, di asrama sekolah-sekolah agama, di asrama sekolah-sekolah tahfiz Al-Quran, dan juga di pondok-pondok. Di sini menunjukkan bukti jelas kepada kita tuan-tuan bahawa iblis laknatullah adalah merupakan makhluk yang durhaka pada Allah Subhanahu wa taala, dan adalah merupakan makhluk yang tidak suka kalau manusia ini mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab iblis sudah bersumpah dalam Al-Quranul Karim, fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis sudah bersumpah depan Allah Subhanahu wa taala bahawa dia nak memesongkan anak Adam. Dia nak memesongkan anak Adam daripada jalan yang lurus. Dan iblis juga telah bersumpah dengan anak Adam di depan Allah Subhanahu wa taala supaya dia nak mengganggu anak Adam yang mempelajari ilmu agama dengan penuh keikhlasan. Jadi kes-kes seumpama ini banyak kita kendalikan. Kes-kes seumpama ini tidak asing bagi kita dalam tim perubatan ini, mengendalikan kes-kes histeria begitu banyak. Kalau seorang kena tak menjadi masalah tuan-tuan. Ini dalam satu sekolah 5-60 orang sekali kena. Kita pergi seorang, kita nak buat macam mana? Kita pun naik pening dengan kes yang histeria ini. Dan inilah kita nak tengok bahawa sekolah-sekolah agama, sekolah-sekolah tahfiz merupakan tumpuan iblis kepada pelajar-pelajarnya untuk mendapat histeria ini. Resikonya begitu tinggi. Cuba kita tengok tuan-tuan, sekolah-sekolah Cina, Chenghua, ataupun sekolah jenis kebangsaan Tamil, ada tak kita dengar ada berlaku kes histeria? Tak ada tuan-tuan. Tetapi kalau sekolah agama, sekolah Arab, cukup famous benda ni berlaku. Sebab apa? Iblis tak boleh tengok manusia ini mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu tuan-tuan, dia nak merasuk dalam jiwa anak Adam ini supaya hati anak Adam itu tertutup untuk menerima ilmu Allah Subhanahu wa taala. Inilah betapa kianatnya, inilah betapa durjananya makhluk yang disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya? Allah Subhanahu wa taala menyumpah iblis yang durhaka kepadanya dengan menjadikan iblis itu satu makhluk yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita tengok bagaimana iblis memainkan peranannya. Bagaimana iblis menyucuk jarumnya ke dalam tubuh manusia untuk menjadikan manusia itu leka, untuk menjadikan manusia itu lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita hendak mengetahui siapakah yang menjadi sasaran histeria. Kerana histeria ni tuan-tuan, dia tak singgah kepada seseorang itu kecuali ada syarat-syaratnya yang tertentu. Pada hari ini saya nak mengemukakan beberapa langkah ataupun beberapa jenis orang yang mempunyai ataupun yang mudah dihinggapi oleh histeria ini. Orang yang pertama tuan-tuan adalah orang yang lemah semangatnya. Biasalah kita jumpa kawan-kawan kita pernah tengok orang yang hidup dia tidak bersemangat, tidak mempunyai semangat yang begitu tinggi, dan orang ni biasanya dalam pelajaran pun dia mundur, dalam pergaulan pun dia gagal. Sebab apa? Sebab jiwa dia begitu lemah. Sebab kita kena ingat tuan-tuan bahawa kita adalah manusia. Kita adalah insan yang mana merupakan satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan di muka bumi ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita sebaik-baik kejadian. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kita kena bersyukur tuan-tuan
Kita kena bangga tuan-tuan bahawa kita dijadikan sebaik-baik kejadian. Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita juga dijadikan khalifah oleh Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini untuk menguruskan bumi ini. Jadi jangan sekali-kali kita lemah semangat. Kita hidupkan semangat kita, kita kuatkan emosi kita supaya kita tidak tergolong dalam orang-orang yang disukai oleh iblis jenis yang ketiga, iaitulah yang boleh menyebabkan histeria kepada seseorang manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada siapa sasaran histeria ini? Kebanyakannya sasaran histeria ini adalah kepada orang perempuan. Cukup jarang sekali kita dengar orang lelaki kena histeria. Ada tuan-tuan, bukan tak ada. Orang perempuan yang macam mana yang menjadi sasaran histeria ini ialah orang perempuan yang mana pada masa tersebut dia datang haid. Period dia pada masa tu. Maka orang ini antibody dia lemah. Sebab apa? Sebab dia dalam tubuh badan dia dalam keadaan kotor. Disebabkan tubuh badan dia dalam keadaan kotor, maka jin mudah hingga atas belakang dia, maka jin mudah masuk ke dalam tubuh dia. Itu yang kedua. Sasaran histeria yang ketiga adalah seseorang itu yang pernah terkena kerasukan. Tak kira lah 10 tahun lalu ke, 5 tahun lalu ke, 2 bulan lalu ke, orang ni yang pernah kena kerasukan. Banyak kita jumpa budak-budak sekolah pada hari ini. Banyak kita jumpa remaja-remaja kita yang pergi PLKN sebagai contoh, berkemah di tepi-tepi hutan, di tepi-tepi air terjun, di tepi-tepi pantai dan sebagainya. Maka banyak kita tengok, ramai kita tengok orang-orang ni kena histeria. Sebab apa? Sebab dia berada dalam keadaan kotor. Sasaran yang keempat ialah apabila seseorang itu mempunyai saka dalam tubuh dia. Saka daripada tok nenek dia dulu meresap masuk ke dalam tubuh dia, maka orang ini juga berpotensi untuk mendapat histeria. Sebab apa? Sebab iblis yang sedia ada dalam tubuh seseorang itu mempunyai network dengan iblis yang bekerja dengan histeria ini. Maka iblis suruh masuk berjumpa kawan dia sekejap dalam tubuh, pada masa tu orang ni akan kena histeria. Oleh itu, untuk tahu tuan-tuan yang mempunyai saka ataupun tidak, tuan-tuan boleh lihat CD dalam siri pertama kita membicarakan khusus berkenaan dengan saka dan santau. Dia ada 18 tanda tuan-tuan orang yang mempunyai saka. Tuan-tuan akan mimpi apa? Ada menceritakan dalam VCD tersebut. Jadi pada hari ini kita masuk pada tajuk yang kedua berkenaan dengan histeria, yang mana CD yang kedua ini, VCD yang kedua ini mempunyai kaitan secara langsung dengan VCD yang pertama. Oleh itu tuan-tuan, untuk mendapatkan gambaran yang jelas berkenaan dengan saka itu, tuan-tuan kena menonton VCD yang pertama. Sasaran histeria yang kelima ialah mana-mana anak Adam yang suka mempelajari ilmu agama. Apatah lagi menghafaz Al-Quranul Karim, menghafaz kalamullah. Orang ini adalah menjadi sasaran histeria. Sebab apa? Sebab dia nak melupakan, dia nak masuk dalam orang ini supaya orang ini tak sihat, supaya fikiran dia terganggu dan sebagainya. Maka dengan sendirinya dia akan jadi lemah semangat untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah di atas muka bumi ini. Oleh itu sebab itulah tuan-tuan, kita tengok histeria sebagaimana saya bagi tahu tadi, banyak berlaku di sekolah-sekolah tahfiz, banyak berlaku di sekolah-sekolah agama, dan banyak berlaku di pondok-pondok, dan banyak sekali berlaku di tempat kem-kem motivasi. Sebab apa? Sebab iblis cukup tak selesa dengan keadaan ini. Sebab dia bersumpah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyesatkan anak Adam, untuk menyakitkan anak Adam, dan sekaligus akan memesongkan anak Adam itu daripada siratal mustaqim, daripada jalanmu yang lurus ya Allah. Dan kita kena ingat bahawa iblis ini merupakan musuh kita yang paling nyata. Sebagaimana Al-Quran menceritakan kepada kita dalam surah Yasin, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya iblis itu bagi kamu wahai manusia merupakan musuh yang paling ketat. Disebabkan kita bermusuh dengan iblis lah, maka iblis mengatur langkah-langkah tertentu,
memasang senjata-senjata tertentu, dan di antara senjata yang dipasang oleh iblis untuk merosakkan anak Adam, untuk anak Adam ini melupakan pelajaran dia, ialah dengan cara histeria. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah tadi pendedahan. Demikianlah tadi satu pengajaran kepada tuan-tuan sekalian bagaimana caranya untuk kita membentengi diri daripada gangguan makhluk halus, terutamanya pukau, santau, saka dan sebagainya. Jadi pada kesempatan ini saya mengajak tuan-tuan sekalian agar hayatilah Al-Quran itu sebagai satu sumber ilmu, dan hayatilah Al-Quran itu sebagai penyembuh yang paling agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin." Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, aku menurunkan Al-Quran itu. Di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat penyembuh kepada penyakit manusia. Kata ulama, penyakit yang dimaksudkan di sini ialah penyakit rohani dan jasmani. Wa rahmatul lil mu'minin. Dan dengan kesembuhan penyakit itu adalah merupakan satu rahmat kepada orang-orang yang beriman. Jadi, mudah-mudahan dengan apa yang diajar tadi, amalan-amalan yang saya berikan tadi kepada tuan-tuan, jadikan ianya sebagai amalan harian kita. Jangan lupa tuan-tuan jadikan ianya sebagai sahabat kita. Jangan lupa tuan-tuan jadikan ianya sebagai satu ayat yang begitu penting di dalam hidup tuan-tuan. Sebab apa? Sebab ayat ini boleh menjadikan kita seorang yang kuat. Boleh menjadikan kita mempunyai antibody yang begitu kuat di dalam menghadapi iblis laknatullah. Jadi, dengan pendedahan itu tadi, dengan persembahan itu tadi, saya harap tuan-tuan berpuas hati dengan apa yang diluahkan tadi, dan kita sentuh juga di dalam pengajaran tadi ayat-ayat yang berkenaan dengan pukau, guna-guna dan sebagainya. Kerana saya fikir pukau dan guna-guna ini kita kena berhati-hati. Sebab dunia pada akhir zaman ini kita tengok banyak benda-benda misteri yang berlaku, banyak benda-benda pelik yang berlaku. Maka untuk menyelesaikannya, maka tidak kita kena kembali kepada keagungan Al-Quranul Karim. Tuan-tuan rahimakumullah, mudah-mudahan dengan pengamalan dan pengamatan tuan-tuan menonton VCD ini akan mendapat satu pendedahan, akan mendapat sesuatu yang baru di dalam diri tuan-tuan, akan mendapat satu information yang begitu jelas bagaimana caranya untuk kita membentengi diri kita daripada iblis laknatullah ini. Terpulanglah pada tuan-tuan untuk mengamalkannya. Terpulanglah pada tuan-tuan untuk menghayatinya di dalam kehidupan kita seharian. Mudah-mudahan dengan amalan itu, mudah-mudahan dengan amalan yang kita utarakan tadi, tuan-tuan akan menjadi seorang yang selamat di dunia dan di akhirat, dan akan menjadikan tuan-tuan membentuk satu keluarga, yang mana keluargaku syurgaku, yang mana rumahku syurgaku akan terbentuk dengan benteng diri itu tadi, akan terbentuk dengan pagar diri itu tadi. Sebab rumahku syurgaku, keluargaku syurgaku adalah keluarga yang tidak diganggu kacau oleh iblis laknatullah. Dengan mendindingi diri kita dengan ayat-ayat tadi, iblis tidak boleh bisa menembusi diri kita, iblis tidak bisa menembusi keluarga kita. Maka di sini akan membentuk keluargaku syurgaku. Jadi saya rasa sekadar itu pertemuan kita pada hari ini tuan-tuan. InsyaAllah kita akan berjumpa di dalam VCD seterusnya yang akan kita bincangkan khusus berkenaan dengan pukau dan guna-guna. InsyaAllah suatu hari nanti kita akan bincang tajuk ini secara mendalam. Kita akan ajar pada tuan-tuan tips-tips bagaimana caranya untuk kita mengelakkan diri daripada pukau dan guna-guna ini. Jadi saya rasa sekadar itu daripada saya. Apa yang kurang itu datang daripada saya, hamba Allah yang begini lemah, dan apa yang lebih itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk akhirnya pesanan saya pada tuan-tuan, amalkan ayat-ayat yang saya berikan tadi. Amalkan ayat-ayat itu di mana jua kita berada. InsyaAllah kita akan selamat dunia akhirat. Untuk akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.